Shalom teman-teman sekalian, salam berkah dan salam sejahtera saya ucapkan. Selamat bertemu sekali lagi. Semoga saudara-saudari semua sehat dan ceria di dalam Tuhan. Hari ini kita masuk ke dalam prinsip yang ketujuh dan terakhir, yaitu prinsip kepuasan atau principle of contentment. Saudara-saudari, wang mungkin boleh menyenangkan hidup kita, tetapi tidak boleh memuaskan kita. Di dalam kita mengendalikan wang, kita harus belajar rahsia kepuasan. Filipi 4:12, aku tahu bagaimana hidup miskin hina dan bagaimana hidup mewah mulia. Di mana-mana dan dalam apa sahaja, aku telah belajar merasa cukup, baik kenyang atau lapar, senang atau susah. Di dalam bahasa Inggeris, Paulus mengatakan, I have learned the secret of being content. Maksudnya, dia telah mempelajari rahsia berasa cukup, iaitu kepuasan. Sifat semula jadi kita sebagai seorang manusia, saudara-saudari, adalah sentiasa tidak berpuas hati. Kita selalu mahu sesuatu yang baru. Kita selalu mahu menukar sesuatu. Kita selalu tidak cukup dengan apa yang kita ada. Menjadi seorang yang berpuas hati bukanlah satu yang natural untuk kita. Jadi prinsip yang ketujuh ini mengatakan kita harus belajar rahsia kepuasan, termasuk saya sendiri secara peribadi. Persoalannya, bagaimana kita melakukannya kerana kepuasan bukanlah sesuatu yang automatik. Izinkan saya kongsikan 4 kunci untuk kita belajar mempraktikkan di dalam kehidupan kita seharian. Dan kita akan dapati bahawa 4 kunci ini adalah bertentangan dengan nilai-nilai yang dipromosikan dunia. Jadi kita kena belajar menukar pola pemikiran kita. Rahsia yang pertama ialah kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Tuhan menciptakan kita unik. Identiti kita adalah di dalam Kristus. 2 Korintius 10:12. Kami tidak berani menggolongkan atau membandingkan diri kami dengan mereka yang memuji diri sendiri. Apabila mereka menilai diri sendiri dan membandingkan diri sama sendiri, mereka tidaklah bertindak dengan bijak. Bukanlah sesuatu yang bijak, saudara-saudari, untuk kita membandingkan diri kita dengan orang lain menurut firman Tuhan. Kita tidak seharusnya mengingini sesuatu yang miliknya orang lain. Keluaran 20:17, jangan mendambakan rumah jiranmu, jangan ingini isteri jiranmu, hambanya, baik yang lelaki maupun yang perempuan, lembunya, keldainya, atau apa-apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Mendambakan adalah keinginan untuk memiliki sesuatu tanpa kawalan. Keinginan tidak salah, saudara-saudari, tetapi keinginan yang tanpa kawalanlah yang berbahaya. Kedampakan atau covetousness adalah dosa yang sama tarafnya dengan dosa 10 perintah Allah yang lain, seperti membunuh, menyembah berhala, berzina dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, rahsia hidup kepuasan yang pertama ialah untuk kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Amin teman-teman sekalian. Rahsia yang kedua ialah menikmati apa yang kita ada. Rahsia kepuasan kedua ini ialah berkenaan dengan sukacita dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang yang tidak menikmati apa yang mereka ada kerana mereka sibuk dengan mencari yang lebih. Pengkhotbah 5:19, setiap orang yang dirahmati Allah kekayaan, harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Itu juga kurnia Allah. Wow, saudara-saudari, Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, harta benda dan kuasa untuk kita nikmati dan bersukacita. Saudara-saudari, tidak semestinya kita harus mendapat yang banyak, tetapi kita menikmati apa yang Tuhan berikan. Izinkan saya katakan bahawa kebahagiaan adalah satu pilihan. Jikalau kita mengatakan bahawa kehidupan kita tidak mencukupi, kita mempunyai 2 pilihan, saudara-saudari. Bekerja dengan kuat atau mengingini dengan lebih kurang. Apakah pilihan kita? Rahsia yang ketiga ialah kita harus mengingati bahawa hidup bukanlah berkenaan dengan harta kekayaan. Kita harus mempunyai perspektif yang betul tentang harta benda. Lukas 12:15, Yesus menyatakan, ingatlah baik-baik supaya menjaga diri daripada segala ketamakan. Kerana kehidupan manusia tidak bergantung kepada harta kekayaan yang dimiliki. Kehidupan bukanlah berkenaan dengan wang.
atau harta kekayaan, atau kejayaan, atau sukses, atau pangkat, atau posisi, tetapi kehidupan adalah berkenaan dengan perhubungan. Rahsia yang keempat, saudara-saudari, ialah kita fokus kepada yang berkekalan. Kita membina kehidupan kita dengan memberikan prioriti kepada yang berkekalan. Setiap harta milik dan wang kita tidak berkekalan untuk selama-lamanya. Hanya dua yang berkekalan, saudara-saudari, iaitu firman Tuhan dan hidup kita di akhirat satu hari nanti. Alkitab mengatakan di dalam 1 Petrus 1:24-25, semua manusia umpama rumput dan segala kemuliaannya umpama bunga di padang. Rumput layu, bunga gugur, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Kebenaran tidak bertukar, saudara-saudari. Sebab itu kita harus membaca Alkitab setiap hari. Amin, teman-teman sekalian. 2 Korintus 4:18 pula mengatakan, kami tidak mementingkan hal-hal yang kelihatan, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan. Kerana yang kelihatan itu cuma sedetik, manakala yang tidak kelihatan itu kekal. Wow, saudara-saudari, Paulus memberikan fokus kepada yang berkekalan, iaitu kehidupan kita di syurga satu hari nanti. Dan ini hanya diperolehi melalui perhubungan kasih kita dengan Tuhan. Jikalau kita belum berbuat demikian, inilah harinya untuk kita menyatakan bahawa kita memerlukan kasih Tuhan melalui Yesus Kristus. Perhubungan kita dengan Tuhan akan mengakibatkan kita memberikan prioriti kepada perhubungan dengan orang lain. Apabila kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi orang lain dengan kasih. Jadi teman-teman sekalian, di dalam kita mengendalikan wang, mari kita mempraktikan rahsia kepuasan, iaitu secret of contentment. Amin, teman-teman sekalian. Mari kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami telah sampai ke penghabisan renungan ketujuh. Hidup kami adalah sementara, dan di dalam hidup kami yang sementara ini, Engkau telah memberikan kami prinsip-prinsip keuangan yang boleh kami praktikkan di dalam hidup kami. Tetapi destiny hidup kami adalah yang berkekalan. Dan seperti yang tertulis di dalam Mazmur 17:15, kami akan mengatakan, di dalam perbenaran kami akan melihat wajah-Mu, kami akan bahagia sepenuhnya apabila terjaga di hadirat-Mu. Amin. Kepuasan kami lengkap apabila kami bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami doakan semua ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita telah sampai ke pengakhiran siri prinsip keuangan. Dan dengan ini saya akan tutup dengan satu pantun. Awal pagi bekerja di ladang, setelah penat mandi di perigi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih saudara-saudari, sampai kita bertemu sekali lagi. Tuhan memberkati. Shalom.